Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Zawiyah binti Mak Daud dari kumpulan 6 akan membentangkan tugasan 2 yang bertajuk Fonologi dan Fonemik dan Linguistik Terapan. Linguistik terapan merupakan ilmu yang diterapkan secara praktis dan bukannya teori semata-mata. Penerapan teori akan membezakan seseorang itu ahli bahasa atau guru bahasa. Objektif kajian ini adalah mengenal pasti sejarah, objektif dan ruang lingkup linguistik terapan, menghuraikan hubungan antara linguistik dengan guru bahasa dan menganalisis kaedah pengajaran bahasa oleh guru bahasa. Kaedah kajian yang kami gunakan dalam menjalankan kajian ini adalah kaedah kepustakaan, laman sesawang. Dapatan kajian bagi kajian ini adalah berfokuskan tentang linguistik terapan, had data berkaitan pengajaran atau pedagogi bahasa dan memberi tumpuan kepada guru bahasa. Apa itu yang dimaksudkan oleh konsep linguistik? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, linguistik adalah berasal daripada perkataan bahasa Inggeris yang bermaksud mempelajari ilmu kebahasaan. Menurut Gerhard pula, linguistik merupakan satu kajian bahasa. Linguistik terapan adalah cabang ilmu bahasa yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dan menjadi asas dalam jurusan bahasa dan sastra seperti penterjemahan, leksikografi, sosiolinguistik dan juga pengajaran bahasa. Sejarah linguistik terapan. Sejarahnya muncul pada tahun 1948 apabila terdapat sebuah jurnal yang dihasilkan di Michigan University yang berjudul Pembelajaran Bahasa. Istilah linguistik terapan telah digunakan oleh Candler sekitar tahun 1952. Terdapat perhimpunan ahli linguistik terapan iaitu Association Internationale de Linguistique Appliquée AILA yang membahas penerapan teori linguistik pada teks-teks sastra, leksikografi dan juga sosiolinguistik. Terdapat pelbagai buletin dan majalah dalam bidang linguistik terapan seperti Language Problems, Language Planning, Journal of Phonetic dan sebagainya. Objek linguistik terapan adalah bahasa. Bahasa digunakan untuk tujuan praktis. Pengetahuan linguistik dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, penyusunan kamus dan sebagainya. Bahasa merupakan alat komunikasi antara manusia yang sangat penting dalam kehidupan. Ruang lingkup bagi linguistik terapan adalah psikolinguistik, leksikografi, penterjemahan, neurolinguistik, dialektologi, perancangan bahasa dan pengajaran bahasa. Sosiolinguistik merupakan gabungan sosiologi dan juga linguistik, manakala leksikografi merupakan suatu bidang dalam penyusunan kamus dan menghuraikan makna dalam sesuatu perkataan dalam sesuatu bahasa. Penterjemahan pula merupakan perkara memindahkan atau mengalihkan makna sesuatu perkataan. Hubungan antara linguistik dengan guru bahasa. Guru bahasa mesti menguasai ilmu linguistik supaya layak menjadi guru bahasa. Juga perlu menguasai ilmu linguistik jati dan juga linguistik terapan. Linguistik terapan bukan sahaja pembelajaran teori tetapi penerapan teori dalam pengajaran. Berikut merupakan kriteria yang perlu ada pada seseorang guru bahasa. Antaranya adalah menguasai kaedah pengajaran, menguasai jenis dan prosedur penilaian dan lain-lain. Kegunaan teori linguistik adalah jika dilihat dari segi Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, teori bermaksud pandangan atau pendapat yang tidak dapat dibuktikan secara kukuh untuk menerangkan sesuatu perkara. Peningkatan kualiti profesion pula adalah kualiti bermaksud darjah kecemerlangan yang tinggi dan bermutu. Profesion pula bermaksud suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan yang tinggi dan khas.
Elemen lain dalam keterampilan berbahasa adalah keterampilan menyimak, keterampilan bertutur, keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Kegunaannya secara teoritis adalah untuk meningkatkan kecerdasan pola fikir manusia bagi menuju ke arah kemajuan, meningkatkan kualiti pengajaran dan juga perlu mengambil kira kekerapan penggunaan bahasa setiap hari, ketersediaan, dapat diajarkan dan memenuhi keperluan pelajar. Kegunaannya yang secara praktis adalah untuk melakukan latihan atau amali untuk mempraktikkan ilmu yang dikuasai. Contoh latihan atau amali adalah mengadakan latihan mandiri, bertanya, berbincang dan berbahas dengan ahli bahasa mengenai bidang bahasa, menulis dan membincangkan tentang pendidikan. Kaedah pengajaran bahasa terdapat kaedah langsung iaitu penggunaan bahasa dalam situasi komunikasi, penggunaan kosakata biasa dan bunyi alamiah serta mementingkan penyemakan ekstensif dan peniruan keterampilan berbentuk automatif. Seterusnya adalah kaedah alamiah. Kaedah alamiah adalah kaedah langsung kepada gambar dan benda-benda. Kata baharu diperoleh daripada pengetahuan sedia ada murid-murid. Tiada terjemahan. Gambar dan benda memberi idea kepada murid-murid, memerlukan penggunaan kamus dan menekankan pengajaran berasaskan tahap penyemakan, pertuturan, pembacaan, penulisan dan tata bahasa. Kaedah fonetik pula dikenali sebagai kaedah linguistik yang bermula daripada latihan pendengaran diteruskan dengan latihan penyebutan serta tidak menggunakan ejaan biasa, sebaliknya menggunakan simbol fonetik. Kaedah membaca pula menggalakkan murid mengetahui morfem, kata, klausa dan ayat. Dimulakan dengan daftar kata yang diajar melalui wacana terjemahan atau menggambarkannya. Mewujudkan bunyi huruf atau fonik, menghubung satu huruf dengan satu bunyi. Kaedah terjemahan tata bahasa pula adalah gabungan daripada kaedah terjemahan dan kaedah tata bahasa. Memberi penekanan terhadap kemahiran menulis, tidak mementingkan fonetik, dimulai dengan kosakata tanpa teks dan hukum-hukum kata dalam ayat adalah dihafal. Kaedah elektif pula dikenali sebagai kaedah aktif. Kaedah ini mengambil ciri-ciri baik kaedah lain, kaedah langsung dan kaedah terjemahan tata bahasa. Kemahiran-kemahiran bahasa diajar mengikut susunan. Aspek tata bahasa pula diajar mengikut situasi. Kesimpulannya, linguistik terapan merupakan aspek penting dalam penyampaian maklumat bahasa. Semoga kajian ini dapat dijadikan rujukan dan panduan oleh pengkaji baharu. Guru bahasa mampu mendidik pelajar menggunakan kaedah yang efektif iaitu melalui penerapan linguistik terapan ini. Berikut merupakan pembentangan bagi tajuk linguistik terapan. Seterusnya kita akan pergi kepada tajuk yang kedua iaitu fonologi dan fonemik. Pengkajian tentang bidang fonologi telah pun bermula sejak tahun 200 tahun lalu yang lalu, iaitu lebih kurang pada awal 1800 apabila ahli bahasa memulakan kerja mereka dengan membandingkan bunyi bahasa yang wujud dalam bahasa berkaitan. Dari segi definisi konsepnya pula, fonologi adalah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa, manakala fonemik adalah kajian linguistik tentang fonem. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti dasar fonologi dan fonetik termasuk hakikat fonetik secara mendalam. Selain itu adalah mengkaji objek kajian fonemik iaitu fonem yang membezakan makna kata. Yang ketiga adalah menganalisis unit minimum yang distintif dalam sistem tulisan iaitu grafem. Kaedah kajian yang digunakan untuk menghasilkan kajian ini adalah kaedah kepustakaan dan juga kaedah rujukan laman sesawang. Batasan kajian adalah kajian ini tertumpu kepada tataran linguistik iaitu pengkaji akan melaksanakan kajian tentang dasar fonologi dan fonemik. Pengkaji akan membuat kajian ke atas aspek hakikat fonetik, fonem dan juga grafem. Oleh itu, pengkaji akan menganalisis dan membicarakan tentang bunyi-bunyi bahasa.
Fonetik adalah kajian tentang fenomena bunyi atau tuturan bahasa sejagat. Dari segi etimologi pula, fonetik diketahui sebagai suatu cabang berasal daripada hasil kajian linguistik teori yang berkaitan sifat fizikal bunyi terkait dengan beberapa proses penghasilan fisiologi dan penerimaan auditori. Cabang fonetik pula terbahagi kepada empat, iaitu fonetik articulator, fonetik akustik, fonetik motor dan juga fonetik auditori. Fonetik articulator adalah cabang yang mengkaji tentang cara penghasilan bunyi bahasa dan bahagian-bahagian yang terlibat dalam menghasilkan bunyi. Fonetik akustik pula adalah fizikal atau gelombang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh pita suara. Fonetik motor pula adalah tumpuannya terhadap pergerakan otot dalam menghasilkan bunyi bahasa. Fonetik auditori pula cabang yang mengkaji tentang cara bunyi bahasa yang ditanggapi oleh pendengar dan diterjemahkan. Pendengaran bunyi amat penting untuk menentukan perbezaan antara bunyi. Fonetik auditori juga adalah cabang yang mengkaji tentang cara bunyi bahasa yang ditanggapi oleh pendengar dan diterjemahkan. Dalam bahasa Melayu terdapat dua bunyi separuh vokal iaitu W dan Y. Bunyi pertuturan yang diartikulasikan dengan menggunakan kedua-dua bibir. Contohnya seperti separuh vokal W. Contohnya ketika menyebut perkataan wajah dan juga lawan. Ianya melibatkan vokal, ianya adalah vokal bilabial. Seterusnya adalah bunyi pertuturan yang diartikulasikan dengan bilah lidah menyentuh lelangit keras seperti ketika menyebut perkataan yatim dan juga bahaya. Berikut adalah vokal palatal. Bunyi vokal dihasilkan melalui saluran udara pada glotis disempitkan sehingga udara daripada paru-paru terpaksa melonjak keluar dan ianya menyebabkan pita suara bergetar sekaligus mengeluarkan bunyi suara. Bunyi vokal terdapat pelbagai jenis iaitu seperti bunyi vokal sempit, bunyi vokal separuh sempit, bunyi vokal separuh luas dan juga bunyi vokal luas. Diftong. Diftong bermaksud gabungan dua vokal yang disebut dalam suku kata akibat perubahan kedudukan lidah seperti I, au dan oi. Diftong I melibatkan vokal depan rendah dan vokal depan tinggi. Contohnya ketika kita menyebut perkataan pantai dan juga kucai. Diftong yang ke belakang tinggi. Contohnya apabila kita menyebut perkataan kerbau. Seterusnya adalah diftong oi iaitu vokal belakang separuh tinggi manakala vokal depannya tinggi. Contohnya apabila kita menyebut perkataan amboi. Intonasi pula adalah digunakan dalam percakapan atau ucapan yang dapat membantu seseorang bagi mengungkapkan perasaannya dengan naik turun suara. Jenis-jenis intonasi adalah intonasi naik, intonasi turun, intonasi naik turun, intonasi turun naik dan juga intonasi biasa. Fungsi intonasi dari segi semantik adalah dapat membezakan makna daripada suatu kata atau ayat, manakala fungsi dari sudut ketatabahasaan adalah dapat membezakan bentuk ayat. Daripada fungsi ekspresi kejiwaan pula adalah intonasi dapat menunjukkan sikap kejiwaan penutur. Transkripsi pula adalah penukaran bahan bertulis daripada suatu bentuk ke dalam bentuk yang lain. Misalnya menggunakan sistem fonetik, huruf dalam abjad dan lain-lain. Transkripsi merupakan satu proses catatan pertuturan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan sistem tanda graf. Transkripsi fonetik ialah satu cara untuk merakamkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan lama-lama fonetik. Transkripsi fonemik juga dikenali sebagai transkripsi luas dan ianya tiada koartikulasi. Fonemik pula merupakan bidang pengkajian yang mengkaji bunyi bahasa. Bunyi tersebut adalah penting kerana bunyi mempunyai fungsi dan ciri yang berbeza. Fonem didefinisikan sebagai unit bunyi terkecil dan membezakan makna kata dan boleh dipenggal-penggalkan. Sekiranya fonem diletakkan berasingan, maka unit-unit terkecil itu tidak mempunyai makna. Pasangan minimal pula merujuk kepada sesuatu
sepasang kata yang berbeza dalam satu fonem dan digunakan untuk menunjukkan terdapat dua bunyi bahasa yang berbeza. Alifun pula merujuk kepada kelainan bunyi yang terhasil daripada persekitaran yang saling melengkapi atau dalam keadaan bebas. Fonem turut mengalami perubahan apabila berubahnya suatu fonem pada morfem akibat pertembungan antara morfem dengan morfem lain. Terdapat pelbagai bentuk perubahan morfem seperti asimilasi dan disimilasi, naturalisasi dan arkifonem, umlaut, uplaut dan sebagainya. Grafem pula, menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, grafem bermaksud unit minimum yang distinktif dalam sistem tulisan sesuatu bahasa. Grafem juga dikenali sebagai huruf yang mengeja bunyi perkataan. Sekian itu sahaja perbentangan daripada kumpulan 6. Terima kasih.